Nama sejahtera nama saya Li Jianyi. Malaysia adalah sebuah negara yang berbagai kaum, agama, dan budaya. Budaya pribumi Malaysia telah dipengaruhi oleh negara jiran sehingga menghasilkan berbagai klasifikasi seni dari tarian orang Melayu, orang asli dan etnik minoriti amat menarik. Selain itu, orang Cina dan India yang menetap di tanah Melayu turut memberkayakan budaya tarian di Malaysia. Kebanyakan orang Cina Malaysia adalah keturunan pendatang dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang datang ke sini sebagai pedagang, buruh, dan pelembung semasa penjajah British. Ramai orang Cina di Malaysia dibawa masuk oleh British pada abad ke-19 untuk bekerja sebagai buruh di lompong biji timah dan ladang kerak. Orang Cina mengambil berat tentang tradisi nenek moyang dan budaya akan kelenyapan. Oleh itu, dari zaman dahulu hingga sekarang, tradisi sapaan watak Cina, bunyi alat muzik tertentu dan ada resam tarian Cina hampir tidak berubah. Di samping itu, budaya tradisional Cina telah bertapak dan turut diwarisi serta disebarkan. Seni dan tradisi tarian Cina sentiasa memikat hati penonton. Tarian rakyat tradisional datang dalam berbagai bentuk dan tarian itu dipeliharakan untuk berkongsi cerita dan keindahan budaya Cina. Contoh tradisi tarian Cina ialah tarian naga, tarian singa, dan tarian kipas. Selain itu, tarian digunakan untuk meraihkan hari-hari perayaan seperti Tahun Baru Cina dan Paisak Cap Gok Meh. Sungguh pun begitu, tarian tradisional Cina yang sering dikaitkan dengan ritual dan kerohanian semakin menularkan dalam masyarakat Malaysia dan diminati oleh golongan muda dari berbagai etnik. Selain itu, tarian juga boleh menjadi alat yang mengukuhkan dan mengeratkan hubungan orang Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Hung Jaen dan saya akan memperkenalkan tarian singa. Berdasarkan sejarah, seekor raksasa akan muncul pada setiap tahun baharu. Raksasa itu amat menakkuti penduduk kerana ia akan memusnahkan tanaman dan membahayakan nyawa penduduk. Oleh hal yang demikian, seseorang bercadang untuk menghalaukan raksasa itu dengan bermain singa dan cadangan ini telah berjaya mendapatkan hasilnya. Sejak dari itu, penduduk mempercayai bahawa singa mempunyai kuasa ajaib dan dapat mendatangkan nasib baik. Hingga kini, masyarakat Cina masih mempercayai bahawa tarian singa akan mendatangkan kekayaan kepada sesebuah keluarga ataupun perniagaan. Tarian singa juga dikenali sebagai pelindung kepada penghuni premis. Dan untuk memanfaatkan perayaan, persembahan tarian singa selatan akan dijemputkan sebenar Tahun Baharu Cina. Bahan-bahan yang akan disediakan sebenar persembahan seperti limau, gong, drum dan dentuman mercun dapat menunjukkan sesuatu keadaan yang ceria dan seronok. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Chen Jiman. Saya akan memperkenalkan dua jenis tarian singa yang berbeza, yaitu tarian singa utara dan tarian singa selatan. Di Malaysia, kita dapat menikmati persembahan tarian singa selatan lebih banyak apabila berbanding dengan tarian singa utara. Hal ini kerana tarian singa selatan ialah sesuatu tanda yang mendatangkan tuah kepada seseorang, manakala tarian singa utara yang berasal dari utara China selalunya digunakan sebagai hiburan diraja. Terdapat beberapa perbezaan antara kedua-dua singa seperti bentuk, corak dan warna. Dari segi warna, orang menggunakan warna merah dan jingga untuk menghiaskan singa utara jantan dan warna hijau dan kuning bagi kostum singa utara betina, manakala singa selatan tidak mengahadkan warnanya. Di samping itu, singa selatan mempunyai mata yang lebih besar daripada singa utara dan mempunyai cermin serta sebatang tanduk di hadapan kepalanya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Hena dan saya akan memperkenalkan tarian naga. Tarian naga serupa tarian singa adalah salah satu tarian dan persembahan tradisional dalam budaya Cina yang mana penari akan meniru pergerakan naga dengan menggunakan kostum naga. Selain itu, tarian ini yang lazimnya dipersembahkan ketika perayaan Tahun Baru Cina. Ia merupakan persembahan yang penuh tegangan dan menghiburkan. Orang Cina selalu menyebut keturunan naga sebagai lambang identiti etnik. Pada fikiran orang Cina, naga adalah sejenis hidupan yang menguntungkan. Naga mewakili kekuatan yang tiada bandingan yang boleh menghilangkan nasib buruk dan mencegah jenayah. Pada perayaan Tahun Baru Cina, kawasan bandar dan luar bandar di Cina telah ada adat bermain tarian naga. Rakyat bukan sahaja berdoa untuk mendapatkan hujan, tetapi juga mewujudkan suasana perayaan yang meriah dan menyampaikan perasaan gembira. Menurut legenda, naga sebagai makhluk yang suci mempunyai makna unik untuk orang Cina. Naga ialah seekor haiwan
yang sakti dan bertanggung jawab. Naga menirukan hujan dan kebiasaannya, tarian naga ini akan berlangsung sepanjang perayaan Tahun Baru Cina. Tarian naga adalah sebagai doa bagi mendapatkan hujan sepanjang tahun. Seterusnya, kawan saya akan memperkenalkan lebih banyak tentang tarian Nama naga. saya Teh Shui dan saya akan terus memperkenalkan tarian naga. Dalam buku Chunqiu Fangdu yang ditulis oleh Tong Chunqiu, mengatakan bahwa pada musim kemarau, mereka akan menari dan berdoa kepada Tuhan dengan menghadapi 4 arah dengan memakai kostum naga yang berwarna hijau, merah, kuning, putih, dan hitam yang melambangkan teori 5 elemen iaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Bagaimanapun pada hari ini, kita hanya dapat melihat naga emas dan naga hijau. Naga purata digunakan dalam tarian naga biasanya hampir 100 kaki dan seramai 15 penari akan terlibat. Sepasukan orang memegang imej naga dengan tiang dan mengawal ciri-ciri animasi kepala naga. Penari-penari mengejar sebiji bola yang bermaksud peluang dan tarian ini mesti diiringi balon gendang yang kuat. Kostum tarian naga adalah replika seekor naga. Bahan utama untuk membuat naga adalah rumput, buluh, kertas kayu, kain, dan lain-lain. Selepas hiasan, naga akan mempunyai nilai seni yang tinggi dengan menggunakan jalur buluh di tenunan silinder untuk membentuk sangkar. Agar bermain naga telah dibawa ke luar negara dan tarian naga telah menunjukkan semangat orang Cina. Salam sejahtera, nama saya Bu Jinghan. Saya akan memperkenalkan salah satu tarian Cina yang terkenal di Malaysia, tarian kipas. Tarian kipas merujuk kepada tarian yang dengan kipas sebagai prop utama. Ia berasal dari Korea. Pada mula-mulanya merupakan tradisi Korea Shamanisme dan kemudiannya berkembang menjadi satu bentuk tarian. Telah mempunyai 3,000 tahun sejarah. Kipas telah lama digunakan untuk mahkamah Cina Purba dan muzik rakyat dan seni tarian. Dan telah berkembang menjadi satu bentuk muzik dan tarian persembahan. Tarian kipas bukan sahaja dikenali oleh budaya Cina, tetapi juga di Jepun dan Korea. Tujuan tarian kipas ialah berfungsi sebagai senaman, serta latihan dalam disiplin untuk pesertanya. Bertanggung jawab untuk menghadiri latihan dan persembahan biasa adalah satu lagi bentuk disiplin peribadi. Ini boleh menjadi cara bagi penari untuk memperkayakan badan dan fikir mereka dengan aktiviti yang bermakna sesuatu kepada mereka secara peribadi dan budaya. Salam sejahtera, nama saya Ling Sing. Di sini saya akan memperkenalkan 3 bahagian tentang tarian kipas. Yang pertama, di Malaysia, tarian kipas terkenal di negeri Perak. Ramai rombongan tarian sekolah yang berbangsa Cina akan mempersembah tarian kipas di berbagai acara. Sebagai contohnya, Hari Tahun Baru Cina dan lain-lain lagi. Kebanyakan penari adalah wanita dan bilangan penari adalah 2 orang hingga 6 orang. Kedua, peralatan yang digunakan dalam tarian kipas adalah kipas dengan berwarna yang terang. Kipas tersebut mempunyai banyak jenis. Ada yang bergaya panjang, berbulu-bulu, ada yang dibuat daripada bulu dan kertas juga. Akhirnya, bahagian kostum tarian kipas. Kebanyakan keadaan penari tarian kipas berpakaian serupa. Setiap penari memegang 2 buah kipas. Selain itu, penari-penari biasanya memakai baju kebaya, bersangkut dan berdandan dengan suntingan bunga yang disangkut. Selamat sejahtera, nama saya Kelly. Saya akan membentangkan tarian yang mirip dan gaya tarian kipas. Tarian bunga teratai mirip dengan tarian kipas. Penari menggunakan kipas untuk membuat persembahan. Tarian ini dipersembahkan oleh wanita-wanita dengan lemah lembut serta mencerminkan jiwa penyayang dan bersemangat. Gaya tarian kipas yang paling mewakili adalah Han, Hani, dan Korea. Tarian kipas adalah bentuk muzik dan tarian Cina kuno. Tarian kipas mahkamah purba kebanyakannya dilakukan oleh wanita. Pergerakan yang lembut, elegan, dan lancar dapat menunjukkan cahaya dan gaya wanita. Tarian kipas Hani dibahagikan kepada tarian kipas coklat dan tarian kipas kertas. Dalam tarian ini, daun pisang atau kipas daun palma digunakan untuk mensimulasikan kehidupan dan pergerakan burung oreo putih. Tarian kipas Korea Utara berasal dari adat ahli sihir tradisional kumpulan etnik Korea dan berkembang menjadi bentuk tarian persembahan. Tarian ini menunjukkan irama unik rakyat Korea Utara, emosi dalaman yang tersirat tetapi tidak didedakan, irama lengkung dan juga prestasi bebas.